Potong ayam, potong ayam, potong ayam. Selamat menonton. Selamat kembali bersama saya Chef Zam dalam rancangan apa? Di YouTube Dapur Chef Zam. Jadi untuk episod kali ini bersempena dengan Deepavali yang bakal menjelma berapa hari lagi ni? Tengok, nampak tak? Kena tak? Baju baru nak pakai hari raya Deepavali. Boleh lah pada tak ada. Kan? Sebab muat lagi. Dan naik badan ni. Jadi untuk episod kali ini, sempena Deepavali, saya nak berkongsi satu resepi daripada Northern India yang memang sedap. Kalau makan nasi putih pun sedap. Nak makan roti, chapati, pita, bread, nagata saja pun tak apa kalau kaya. Kita kan kaya. Kita panggil resepi ni chicken makhni ataupun butter chicken. Kalau anda pergi ke restoran-restoran Northern Indian cuisine, butter chicken ni memang amat popular dan dia sejenis kari. Kalau kita orang Melayu, kari ni kuahnya banyak, kuah cair. Tetapi kari ni kari pekat yang memang sesuai dimakan sebagai cicahan dengan macam-macam jenis lempeng ke apa ke. Ataupun boleh juga dihidangkan dengan nasi putih ke, nasi biryani. Tetapi kalau saya suka makan nasi putih lah. Kerana saya nak rasa dia punya keenakan, dia punya lemak, dia punya lembut chicken tu. Untuk resepi ni senang aja, kita panaskan kuali ataupun periuk. Ni saya pakai berat main lagi. Saya pakai kas ayam punya periuk ni. Dia bawa balik daripada London hari tu. Made in France orang bagi. Tak beli, orang bagi. Untuk resipi ni kita boleh pakai dada ayam. Kalau anda suka bahagian kaki, bahagian peha ke, bahagian thigh ke, boleh je. Tapi ini saya dah buangkan tulang dia. Anda nak pakai ataupun nak gunakan ayam yang masih ada tulang dalamnya pun sedap. Kenapa? Tulang tu memberikan rasa manis. Mula-mula berita penting, kita panaskan minyak sikit. Kita nak saute the pieces of chicken ni dulu. Kalau anda nak marinate dengan rempah, anda nak marinate dengan yogurt, dengan sour cream dulu sebelum digoreng pun tak apa. Ataupun nak digoreng terus pun boleh juga. Saya nak season dengan garam. Saya kalau masak, saya lebih suka pakai garam kasar. Jangan risau dia tak hancur. Kerana bila kita jadikan kuah kita masak, nanti dia akan hancur juga. Garam kasar ni saya suka pakai kerana apa? Berbanding dengan garam halus, garam kasar dia tak ada bitter aftertaste. Kalau garam halus, kadang-kadang dia ada bitter aftertaste sikit. Ada yang suka letak pepper ataupun lada sulah pun boleh juga. Pokok lah ada. Ambil pepper powder sikit. Pepper powder ni Mak Siti bagi. Mak Siti bagi terpakailah. Mak Siti ni adalah salah satu usahawan Bumi Putra lokal kan. Kalau dengar Mak Siti ni dia ada dia punya own ladang berapa ratus. Di Johor dia tangguh rasanya. Kalau tak silap. Tos macam tu lagi sikit pun tak apa. Setelah itu kita panaskan periuk. Okey. Dan gaul macam tu. Dah. Kalau kita nak sear, kita pastikan periuk kita dan minyaknya betul-betul panas. Barulah dia akan memberikan warna yang cantik pada ayam ke, daging ke, ataupun kambing ke kan. So pastikan bahawa kita punya kuali ataupun periuk tu betul-betul panas, smoking hot. Barulah pieces of chicken ataupun beef kita ni tidak keras ataupun tidak kering jadinya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Woi ya. Jangan terletak terlalu banyak. Kalau kita letak banyak sangat nanti kan temperature kuali ataupun periuk ni akan turun. Jadi jus dia akan keluar. Ini bukan untuk masak tetapi nak dapatkan color je. Kerana nanti kita akan masak. Okey, macam ni dan kita balik-balikkan. Tengok nice brown color kan. Ini yang kita nak. Tapi ayam dia belum masak lagi. Percik-percik kat muka sikit. Dia kena steam. Buat ayam ni kena gemuka cantik. Dia muka penuh dengan protein orang kata. Kita balik-balikkan macam tu. Bau pun sedap. Okay, dada ayam ni ramai tak suka makan. Kenapa kata kering kan? Tapi kalau kita masak secara betul, insya-Allah dia tak akan kering. Very juicy dan sedap. Dia lembut kan.
Dah pun setengah masak ayamnya, tengok tu. Very juicy, very plump. Kan? Dia tak kering. That's why, jatuh balik dah. That's why kalau kita masak dada ayam, kita kena jaga sikit. Jangan overcook. Kalau kita tengok perhatikan dalam ni kan, macam-macam dia kerak-kerak. Itulah flavornya. Jangan dibuang. Tambah minyak sikit lagi. Okey, itu kerana kita nak menumis rempahnya. Untuk chicken makni ataupun butter chicken ni, saya modify sikit resepi dia. Saya letak rempah ratu yang suka hati mak bapak saya. Dalam ni ada bawang merah, bawang putih, halia, kunyit hidup dan juga cili giling. Bubuh. Kalau resepi orinya, kebanyakan Northern Indian ni suka pakai cili powder, ginger powder, garlic powder kan. Tapi saya tak pakai powder, saya pakai yang kita kisar fresh. Saya rasa lebih wangi kot. Godak. Sampai dia pecah minyak. Kat belakang rumah kita tanam daun kari. Jadi kita pakailah daun kari. Ni daun kari yang muda-muda gitu. Kalau arwah mak saya dia kata sedap buat ulam. Lurut macam tu. Masuk daun kari lagilah wangi. Jadi kalau kita tumis rempah macam saya pakai yang kisar fresh, make sure dia betul-betul pecah minyak. Kalau tidak, rasa halia, bawang, kunyit, cili tu rasa mentah. Dia mesti masak betul-betul, barulah warnanya lebih cantik, barulah dia punya rasa lebih sedap, more developed dan juga dia punya boleh tahan lama sikit. Nak simpan tahan lama sikit, tak cepat basilah. Dan kita ambil pakai tomatos. Biasa tomatos saya beli tengok besar-besar. Saya suka yang masak ranum. Tapi masalah utama di Malaysia ni ialah tomatos yang kita beli kebanyakannya muda-muda. Bila dia muda ni dia macam rasa dia tak fully develop. Berbanding dengan tomato yang dah masak ranum, yang masak di pokok tu. Kalau yang masak di pokok tu rasa dia more develop, rasa dia lebih intense. Tapi biasa apa yang saya buat ialah bila saya beli, kalau lah tomato tu muda, saya biarkan duduk kat luar. Duduk kat luar 2-3 hari, insyaAllah dia akan merah, dia akan masak dan barulah kita pakai untuk salad ke, nak pakai dalam masakan ke. So kalau anda perhatikan, saya pakai banyak tomato kerana resepi ni dia macam berasaskan tomato sikit. Dia ada banyak pakai tomato paste ataupun biasanya kita pakai tomato puree. Kalau anda nak sedap, saya lebih suka pakai fresh tomatoes. Lebih banyak-banyakkan tomatos dia. Kalau tak dapat tomato yang masak ranum, boleh juga belikan tomato yang dalam tin tu. Peel tomatos ke, stew tomato ke. Itu sedap. Bubuh sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Tolak. Okey. Dan godakkan dia. Biar tomato tu lecur gitu. Baru sedap, barulah keluar dia punya rasa tu. Dan kalau anda perhatikan dalam resepi ni saya tak letak asam jawa. Kerana biasa Northern Indians dia tak pakailah asam jawa, asam keping ni kan. Kita yang Melayu je pakai asam jawa, asam keping. Dia masamkan dia punya dish tu dengan tomatos kebanyakannya. Ataupun dia juga masukkan yogurt. Kita akan letak yogurt sikit kejap lagi. Dan lepas tu kita nak letak rempah. Rempah ni saya combine sendiri. Kalau resepi aslinya dia pakai garam masala. Garam masala tu bukan garam tau. Dia kombinasi rempah-rempah. Dalam ni saya ada jintan putih dengan koriander ataupun biji ketumbar. Kita sangai dulu. Lepas sangai tu kita blend. Bau dia memang wangi gila. Dan sini saya ada kaskas. Kaskas ni dah lama beli. Dah rasa 2-3 tahun kot. Tapi tak pakai. Saya ingatkan dah tak boleh pakai. Tapi semalam bila sangai, keluar balik dia punya bau. Ini kombinasi rempah sendiri. Dalam resepi ni ada kasturi meti. Kasturi meti ni ialah daun pokok halba. Tapi saya tak ada, saya tak nak beli. Ada halba, kejap kita bubuh. Tengok, look at that. Look at the combination. Nampak tak? Lepas tu kita masuklah air sikit. Kalau kering sangat, bubuh air sikit. Then give it a good stir. Sedapnya sendiri masak sendiri puji, oi. Lepas tu kita tutup biar tomato tu betul-betul
hancur. Wah. Tengok dia punya sos. Wanginya. Dan rempah dia. Dengan tomatonya. Lepas tu, tomatonya ketul-ketul. Kita nak buat apa supaya mekat kan? Kita pakai ni. Tak buka Swiss. Tutup api dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Now, bila kita pakai hand blender ni, make sure kita submerge ataupun kita tenggelamkan sampai sini. Jangan bubur sini je meracik merata. Kalau sos kita cetek macam ni, kita buat apa? Kita tungging macam ni. Tunggingkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita masukkan ayam yang 3 suku masak tadi. Tengok all the juices ni. Ini yang memberikan rasa lebih manis. Sos dah masak. Ayam dah 3 suku masak. Kita nak masak sekejap lagi. Lepas tu kita nak perkayakan dia lagi. Kita masukkan yogurt. Nak pakai Greek yogurt pun boleh. Nak pakai normal yogurt pun boleh. Ataupun nak pakai low fat yogurt pun boleh. Dan nak lagi lebih creamy, kita masukkan krim. Nak pakai cooking cream pun boleh. Ni saya letak sour cream. Kacau macam tu. Dan saya letakkan halba sikit. The reason kenapa saya tak letak halba tadi, saya tak nak blend sekali dengan halba. Nanti karang dia pahit. Halba ni dia memberikan, dia bangkitkan bau, bangkitkan rasa. Tengok. Very, very creamy indeed. Dan kalau saya bagi tahu tadi, ni nama resipi ni butter chicken kan? Butter chicken mana butternya? Last ni lah kita masukkan ghee ataupun minyak sapi. Nak letak minyak sapi pun boleh. Nak letak butter pun boleh. Nak letak separuh-separuh, setengah-setengah pun boleh juga. Ni akan memberikan rasa yang lebih lemak, lebih kaya. Let it melt. Tengok tu. Okey, dah pun siap. Padamkan api. Kuahnya dah pekat. Kita pakai ni lah. Filling-filling. Di Pawali. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Panas benda ni. Nipis. Dah. Buah atas tu. Sikit. Then, serve lah dengan nasi. Nah. Dan, untuk cantikkan nasi kita, supaya tak pucat lesi, bubuhlah daun kari yang tanam sendiri. Organik punya daun kari, baja tak kucing je. Dah, Deepavali punya menu dah siap. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang dengan resepi yang lain lagi. Happy Deepavali.